Anda masih lagi menonton Fokus minggu depan dan kita masih lagi memberikan tumpuan ketegangan di Ukraine dan juga melibatkan Rusia dan juga negara NATO serta Amerika Syarikat. Kali ini saya nak bersama dengan Dr. Kamaruzaman Yusof, pakar politik yang melihat kepada sudut geopolitik pada ketika ini. Assalamualaikum Dr. Kamaruzaman. Terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Baik, Doktor, kalau kita melihat kepada Waalaikumsalam mungkin warahmatullahi. papan catur geopolitik ini ataupun keadaan semasa ini dibawa ke Ukraine pada saat ini, mungkin matlamat dan juga fokusnya berbeza. Bagaimana untuk kita melihat bahawa peperangan yang dijangkakan mungkin akan berlaku pada bila-bila masa disebabkan oleh Amerika Syarikat ini, kesannya kepada rantau tersebut dan juga mungkin perkembangan geopolitik peringkat antarabangsa sekalipun, Doktor? Ya, terima kasih. Pertamanya saya nak sebutkan punca pertikaian di antara Rusia dan Ukraine ini merujuk kepada terkeping tanah di semenanjung negara Ukraine yang disebut sebagai Crimea. Jadi Crimea ini adalah sebuah wilayah yang direbut antara kerajaan Turki Osmaniyah sejak lama dulu dengan pihak Rusia. Tetapi apabila kejayaan Rusia menguasai kawasan ini, sejak daripada berlakunya beberapa siri perjanjian seperti perjanjian Kuchuk Kainarja dan juga perjanjian San Stefano, akhirnya wilayah ini dikuasai oleh Rusia. Itu satu. Yang keduanya, pada tahun 1954, Rusia telah menyerahkan kawasan ini kepada Ukraine. Ya, sehinggalah berlakunya pertikaian pada tahun 1991 apabila Ukraine telah mencapai kemerdekaan. Dan seterusnya selepas daripada itu, sebuah kerajaan yang baru diisytiharkan oleh Crimea, tetapi ianya hanya dibebaskan selama 10 hari sahaja dan selepas pada itu dirampas semula oleh Rusia. Jadi pertamanya kita nak tengok juga dari segi kepentingan tanah semenanjung Crimea ini yang menjadi rebutan, kerana ianya adalah merupakan satu-satunya laluan daripada Rusia menuju ke Laut Hitam untuk sampai ke Laut Mediterranean dan seterusnya ke kawasan wilayah yang lebih besar. Jadi puncanya ialah kerana perebutan di wilayah ini. Pada masa yang sama, Ukraine menganggap kawasan ini adalah miliknya selepas diserahkan oleh Rusia suatu masa dulu. Tetapi apa yang berlaku, ketegangan yang bermula seterusnya pada April tahun 2021 ini, apabila 100,000 tentera Rusia telah dikerahkan dan menguasai hampir keseluruhan Ukraine, ya, seperti berada di Belarus, juga berada di Poland, selain daripada sempadan dengan Rusia sendiri, menyebabkan timbulnya ketegangan. Itu satu faktor. Faktor yang kedua ialah kerana kegagalan siri perjanjian disebut sebagai perjanjian Minsk Agreement, the first and the second one, yang meminta supaya diadakan gencatan senjata, tetapi tidak berlaku demikian. Antaranya ialah kerana Ukraine menolak perjanjian ini, ya, kerana inginkan kawasan Crimea itu diserahkan kepada mereka. Itu satu hal. Yang terakhir berlaku ialah kerana percubaan Ukraine untuk menyertai European Union. Ini adalah merupakan satu daripada perkara yang sangat tidak digemari oleh Rusia, dan Rusia menganggap jika sekiranya selepas daripada negara-negara lain menyertai European Union, kemudian ditambah dengan negara yang terakhir yang berada di Baltik ini, iaitu Ukraine, maka sudah tentulah keseluruhan kawasan yang disebut sebagai Eropah Timur ini akan berada di bawah kekuasaan Eropah dan tidak lagi bersama-sama dengan Rusia. Walaupun mereka berasal daripada keturunan yang sama, Slav, mereka mempunyai mazhab Kristian yang sama, tetapi perkara itu tidak dapat dilakukan. Kesan daripada itu, kita dapati perkembangan yang terakhir lagi ialah apabila Presiden Amerika Syarikat menjangkakan akan berlakunya peperangan dunia yang ketiga yang cuba dielakkan oleh pemimpin Amerika dan juga kuasa-kuasa besar. Sehingga hari ini kita dapati terdapat 13 buah negara yang telah pun mengarahkan penduduk mereka masing-masing keluar daripada Ukraine demi keselamatan rakyat mereka, seperti Amerika Syarikat, Kanada, Jepun, Israel, United Kingdom dan sebagainya. Dan ini sebenarnya merupakan salah satu daripada jangkaan yang dilakukan oleh Amerika bahawa Rusia memang telah bersedia untuk menyerang Ukraine pada bila-bila masa. Sungguh pun demikian, saya mendapati
peperangan akan dapat dielakkan jika sekiranya Presiden Perancis iaitu Macron akan bersedia untuk bertemu, berbincang dengan lebih dekat dengan pihak perwakilan daripada Rusia demi mengelakkan daripada berlakunya peperangan. Isu yang juga agak keras berlaku pada masa ini ialah apabila pihak NATO juga terlibat. Ya, antaranya menghantar bantuan ketenteraan, memberikan bantuan alatan peperangan. Amerika juga telah menyediakan wang kira-kira 200 juta dari segi bantuan ketenteraan. Denmark juga 22 juta. Ini menyebabkan merasa tidak senang di pihak Rusia, dan Rusia menjangkakan tindakan ini adalah merupakan satu tindakan yang ingin merampas kebebasan yang ada kepada Ukraine pada masa ini. Jadi saya melihat perkembangan ini adalah satu perkembangan yang sangat membimbangkan, seperti yang disebut oleh pihak Amerika Syarikat, iaitu kemungkinan akan berlakunya peperangan dunia yang ketiga. Sungguh pun demikian, kita berharap Joe Biden yang berjanji untuk bercakap secara langsung dengan Putin, ya, kepimpinan Rusia, akan dapat menamatkan pertikaian ini dan seterusnya akan membawa keamanan yang lebih lama, yang lebih mantap dan lebih baik kepada Ukraine, dan akhirnya akan membawa keselamatan kepada seluruh dunia. Doktor, sebelum ini kita melihat, mungkin kita berbaki 2 minit lagi, Doktor. Mungkin sebelum ini kita melihat figura bekas Chancellor Jerman Angela Merkel itu satu figura pendamai untuk mewakili Eropah dan sebagainya. Kali ini dalam krisis melibatkan Rusia dan juga Ukraine, adakah Emmanuel Macron itu cukup kuat figuranya untuk menjadi pendamai, mengelakkan peperangan dunia ketiga seperti yang Dr. sifatkan itu daripada berlaku? Ya, kita memang sangat mengharapkan sebenarnya selain daripada Macron, sebab Macron ini mewakili Perancis. Dan seperti kita tahu, peperangan dunia yang pertama, Perancis bersama dengan United Kingdom telah bersama-sama menghantam Rusia dan juga Jerman. Dan Jerman nampak mempunyai kedudukan yang lebih baik untuk mencuba nasib memberi nasihat yang baik kepada Rusia. Tetapi dengan ketiadaan Merkel dan juga dengan adanya sekarang ni Scholz ini, kita tidak pasti sejauh mana kekuatan yang dimiliki oleh Jerman, ya, untuk seterusnya menjadi orang tengah. Tetapi walaupun kita masih mengharapkan Macron yang berusaha untuk mengadakan pertemuan dengan kuasa-kuasa besar yang lain untuk memastikan supaya peperangan tidak dapat dielakkan. Pada pandangan saya, pada masa ini, kita masih belum melihat jalan keluar kepada kemungkinan berlakunya peperangan, melihat kepada pergerakan tentera Rusia yang semakin dekat dan telah melingkari hampir keseluruhan Ukraine itu, dan kita sama-sama berharap semoga ianya dapat diselesaikan dengan baik di meja rundingan, kerana inilah cara yang terbaik, dan seterusnya menjamin kepada keamanan dunia di samping isu COVID yang masih belum lagi selesai dan menjadi salah satu daripada ancaman kepada seluruh dunia tanpa mengira mana-mana negara ataupun mana-mana wilayah. Baik, Dr. Kamarul Zaman Yusof, terima kasih kerana bersama kami pada jam ini, merungkai dan juga membincangkan, memahamkan kami juga tentang situasi di Ukraine, ketegangan ini, dan kita pastinya beberapa hari mendatang akan menyaksikan perkembangan demi perkembangan kita untuk menyusul dan juga melihat. Sudah pasti fokus minggu depan dan juga Astro Awani akan terus memberikan perkembangan lanjut, dan yang paling penting kesannya bukan sahaja kepada geopolitik, kepada ekonomi serantau dan juga impaknya kepada ekonomi antarabangsa, kerana kali ini kita menyaksikan jika berlaku peperangan, ini bukan lagi perang proksi, tapi perang secara langsung melibatkan kuasa-kuasa besar, yang mana kawasannya melibatkan Ukraine. Baik, sekian saja fokus minggu depan untuk jam ini. Saya Najib Arif. Assalamualaikum dan salam hormat.